Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah yang pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, kitab hadis 40 Al-Manawiyah. Hadis 40 Al-Manawiyah. Dan hadis yang malam ni kita akan masuk ataupun bab yang kita akan masuk ialah bab yang ke-16. Betul? 16 ni. Adab berurusan dengan orang awam dan bersabar menghadapi gangguan mereka. Kita bacakan dahulu hadisnya dalam macam Allah Subhanahu wa taala dan kita lihat dia punya perbahasan dia. Saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Qadhi Al-Muammar Datuk Abdul Muttalib bin Haji Muhammad Ali Al-Faqwi, Pekan Pahang, dengan sanad yang bersambung kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, semoga Allah merahmati seorang hamba yang memaafkan apabila dia menjual, memaafkan apabila dia menjadi rakan kongsi, dan memaafkan ketika dia menghakimi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, nombor hadisnya 2203. Kemudian hadis yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, telah datang seorang Arab Badui, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau pernah ditimpa Ummu Mildam? Orang Arab Badawi itu bertanya semula, apakah itu Ummu Mildam? Baginda menjawab, rasa panas di antara kulit dan daging. Dia menjawab, tidak. Baginda bertanya pula, apakah engkau pernah merasa pening? Orang Arab Badawi itu bertanya semula, apakah itu pening? Baginda menjawab, angin yang saling berlawanan dalam kepala lantas menimpa urat. Dia menjawab, tidak. Apabila orang Arab Badawi itu berlalu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ingin melihat lelaki dari ahli neraka, sesiapa yang ingin melihat lelaki dari ahli neraka, maka lihatlah kepada lelaki tersebut. Hadis hasan, riwayat Bukhari di dalam kitab dia Adabul Mufrad, nombor hadisnya 495. Yang ketiga daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam rumahku ini, ya Allah, sesiapa yang memegang sebarang urusan umatku dan menyulitkan mereka, maka sulitkanlah ia. Sesiapa yang memegang sebarang urusan umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia. Hadis riwayat Muslim, nombor hadisnya 1828. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya kita katakan dalam bab ini, babu ta'amul fi adabi ta'amul ma'ammatin nasi was sabri ala adahum. Di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada orang dia tak suka bercampur dengan orang dengan alasan kita kata dia malas nak bersosial.
dia lebih suka menyendiri, duduk sorang-sorang. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan duduk, kita kata orang yang suka duduk sorang-sorang ini sebenarnya lebih mudah untuk ditimpa kita kata masalah ataupun kemurungan. Istilah panggil masalah kemurungan. Sebab itu orang yang pencin lah, istilah kata dah, dia tak boleh duduk diam kat rumah, dia kena bersosial. Kalau kita kata dia hanya duduk di rumah tanpa dia melakukan melakukan aktiviti sosial. Aktiviti sosial, tuan-tuan jangan ingat hanya sekadar kita kata bersosial, berborak di kedai kopi, tak menyatakan. Dia merangkumi nama Allah Subhanahu wa taala ibadat juga yang perlu dilakukan secara berjamaah. Contohnya salat fardu 5 waktu. Kita kata ataupun majlis agama, hadir majlis ilmu dalam konteks ibadah, nyatakan. Dan secara umumnya lah majlis-majlis sosial yang lain lah, katakan. Orang yang kita kata, kalau orang yang dah biasa kerja, bila dia dah pencin macam Allah, dia kata tak nak dah fikir pasal kerja, dia duduk kat rumah sorang-sorang, duk buat hal dia, tak nak campur orang, tentang macam Allah, lebih cepat untuk dia berasa ataupun menghidap penyakit yang dipanggil nyanyuk itu, katakan. Kenapa Ustaz? Kerana nama Allah Subhanahu wa taala kurangnya berinteraksi dengan orang lain, kurangnya bermuamalah dengan orang lain. Itu satu part. Ada sebagian pula orang dia tidak mahu berjiran, dia tidak mahu kita kata hidup berjiran, dia nak duduk berasingan. Dia kata kalau berjiran ni masalah, macam-macam masalah ada. Ada masalahnya, kita kata lebih-lebih lagi lah. Contohnya tuan-tuan rahmati Allah, ini nak bagi kita kata situasi adab bermuamalah, katakan dengan orang awam. Kalau kita tengok, minta maaf lah saya sebut nama Allah Subhanahu wa taala, sama-sama lah kita fikirkan. Dalam satu grup WhatsApp kumpulan, macam-macam perangai orang ada yang akan provokasi, yang akan cerita pasal kita kata dia nak sharing benda yang baik, alhamdulillah. Yang kita kata nak cerita pasal politik, provoke ni, yang ni orang ni kacau ni, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, balas, katakan. Sampai satu peringkat ada orang yang tak tahan, di left group. Sebab apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, sebab dia malas nak campur, ataupun dia malas, ataupun dia tak nak dah bercampur dengan isu, ataupun kita kata istilahnya apa ni kita cakap dalam bahasa Melayu, katakan. Maknanya kita kata dia tak nak bersosial, dia tak nak membincang, ataupun tidak mahu bersekongkol, ataupun sakit telinga ke, panas hati ke apa ke, maka dia tinggalkan. Itu mati Allah Subhanahu wa taala ada sebahagian sikap-sikap. Nanti kita akan lihat beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba dapatkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bagaimana orang yang dapat bertahan dengan cakap-cakap orang, ataupun orang yang lebih baik daripada duduk bersendirian mati Allah Subhanahu wa taala, lari daripada masyarakat. Maka di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sempat, nanti saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut berkaitan dengan ta'amul
bermuamalah dengan orang manusia ni, asasnya ada dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ataupun dalam surah Hujurat, tak silap saya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan, wahai manusia, kami jadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, itu Adam dan Hawa, dan daripada situ kami jadikan kamu berbilang-bilang bangsa dan berbilang-bilang puak. Untuk tujuan apa? Lita'arafu. At-ta'aruf, berkenal-kenalan. Perkataan ta'arafa, ya ta'arafu, ta'aruf, ya, dalam bahasa Arab dia merujukkan satu kata kerja yang berkongsi satu perkara. Maknanya kalau kat sini berkenal-kenalan, bersuai kenal. Dan berkenalan itu tidak akan berlaku kecuali dia berta'amul, dia bermuamalat dengan orang, bercampur dengan masyarakat. Kadang-kadang kita datang macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan ialah kita kata hidup dalam masyarakat ni tuan-tuan. Ada setengah orang, kita lah macam kita kan, kita duduk dalam satu taman, bila kita semayang ada orang baru sampai, ada orang baru tak pernah jumpa pun sebelum ni, maka kita akan pandang dia, tengok. Bukan kata kita nak makan dia, tidak, nak pergi tegur, nak pergi tanya. Tapi kadang-kadang dalam sikap kita tu tengok, semua pakat tengok ni orang baru ni, katakan tak. Yang datang tu nama Allah, kalau dia tak tahan, ataupun kalau dia tak dia tak cuba bercampur, dia rasa orang surau ni ataupun orang masyarakat taman ni dekat surau ni macam nak makan dia, jadi dia tak datang dah. Jadi tuan-tuan macam Allah, itu kita kata perasaan setengah-setengah orang katakan dengan sikap yang kita ada dalam bab ta'amul. Apapun tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut ta'amul, bermuamalat, ada manusia ni tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dengan ruhnya, dengan jasadnya, dengan akalnya, dengan perasaannya. Ta'amul itu, bermuamalat itu ibarat makanan. Disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dia kata seorang itu muhtajun li taghziyati hadhil umur kullaha, katakan mereka perlukan untuk kita kata memberi makan kepada ruhnya, jasadnya, akalnya, perasaannya. Dengan apa? Dengan bersosial itu, dengan berta'amul, dengan bermuamalah. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dalam bermuamalah ni biasalah, kadang-kadang ada orang beremosi, kadang-kadang ada orang tersilap, ada yang tersalah, ada. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila ada yang tersilap, ada yang tersalah, maka ada yang agresif. Perkara inilah mati Allah yang membawa kepada kita panggil asam garam kehidupan. Yang dipanggil asam garam kehidupan. Kalau lihat dalam hadis yang pertama, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang memaafkan. Salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah yang disebut dalam Al-Quran, al-afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Dalam kita bermuamalah, jika ada kesilapan, maka seharusnya kita menghormati Allah untuk mengharmonikan kehidupan bermasyarakat itu, harus ada kita kata sifat maaf memaaf antara satu sama lain.
Daripada situlah mati Allah akan akhirnya tuan-tuan akan melahirkan kehidupan yang bahagia dalam masyarakat, ya. Terus nak kata nak mendabik dada, katakan, ataupun tidak, janganlah kita kata untuk kita melari daripada kehidupan bermasyarakat, kerana itu nanti kemudiannya akan merosakkan diri kita sendiri dan seterusnya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita berhadapan dengan masalah satu hari besok, orang yang paling rapat dengan kita adalah jiran-jiran kita, masyarakat keliling kita, maka mereka lah orang yang kita akan minta bantuan pada saat-saat kita memerlukan. Andai kata kalau kita mati Allah Subhanahu wa taala tidak bermuamalah, kita tidak bersosial dengan masyarakat keliling, jiran kita tak kenal, kawan tak ada kawan dekat taman tadi, mati Allah, ataupun jiran-jiran kita anggap sebagai musuh, seteru kita, tuan-tuan mati Allah, maka akhirnya tuan-tuan mati Allah, kita sendiri yang akan binasa untuk diri kita lah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, khairun nas, sebaik-baik manusia itu ialah ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala disebut itu khairun nas. Seorang itu sebagai seorang muslim, dia perlu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik untuk dapatkan kemaslahatan yang bagus dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk, tuan-tuan, bila akhlak kita yang baik, bersosial, bermuamalah kita dengan muamalah yang baik dengan masyarakat. Kerana Islam sendiri mengajar kita supaya memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada jiran, contohnya hak-hak jiran, hak-hak kawan, hak-hak saudara se-Islam yang perlu kita raikan, yang perlu kita lakukan. Sebab itu nanti Allah Subhanahu wa taala, bila akhlak yang baik disebut dalam dalam hadis yang lain pula, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Tadi khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik orang yang memiliki akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh beri manfaat pada orang lain, umum, bukan setakat beri manfaat kepada sesama Islam, bahkan boleh beri manfaat kepada non-Muslim ataupun orang bukan Islam, orang yang kafir duduk di keliling kita, kerana masih lagi tertakluk dalam jiran itu. Dan akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala adalah asas kepada ta'amul, kepada kita nak berurusan dengan masyarakat awam. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana kita kata kepribadian kita. Sebab di situlah dengan akhlak yang baik sebagai orang Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdakwalah kepada jalan Allah dengan hikmah dan peringatan, jika perlu, jika peringatan yang baik, jika perlu berdiskusi, maka berdiskusilah dengan cara yang terbaik, cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang a'lamu bil muhtadin, maknanya lebih mengetahui akan urusan hidayah itu, tuan-tuan macam Allah. Dia panggil ad-da'wah bil hal. Dakwah kita kata dengan kepribadian, dengan akhlak kita sebagai orang Islam, sesama Islam ataupun dengan orang bukan Islam. Maka tuan-tuan macam Allah, sebab itu hendak kita tadi, akhlak itu dalam konteks berurusan dengan awam-awam ini adalah perkara yang perlu dijadikan keutamaan dalam kehidupan kita. Disebutkan oleh oleh Maimun, seorang ulama besar, at-tawaddud ila an-nasi nisful aql. Disebutkan sini, kita kata at-tawaddud daripada perkataan wud, kasih sayang. Bila adanya kita akhlak, adanya ta'amun, maka lahirnya kasih sayang dan rahmat Allah sesama manusia, dan itu dianggap sebagai nisful aql, separuh daripada akal yang waras, kata. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, antara kita kata hadis-hadis yang disebutkan muallif rahimahullah hafizahullah taala, hadis yang Jabir tadi, kata Rasulullah SAW, apabila semoga Allah merahmati seorang hamba yang memaafkan apabila dia menjual, memaafkan apabila dia menjadi rakan kongsi, dan memaafkan ketika dia mengadili sesuatu ataupun menghakimi sesuatu. Bila manusia ini tidak boleh lari daripada kesilapan siapa pun dia, kecuali Nabi, kerana Nabi adalah maksum. Dan perkara yang paling baik sekali ialah kita kata tadi, sifat orang yang bertakwa itu al-afina 'anil nas, sering memberikan kemaafan. Bahkan ada riwayat-riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sebab kenapa dia dimasukkan ke dalam syurga ialah setiap hari dia akan maafkan orang. Sebelum tidur, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia akan maafkan semua orang. Tapi bukan mudah untuk semua orang memaafkan orang lain, ya katakan. Lagi-lagi orang Melayu ni susah. Dia punya dendam dia, Masya Allah, ya katakan. Kadang-kadang ada setengah-setengah ungkapan orang Melayu kita kan, sampai kiamat pun aku tak maafkan, sampai ke akhirat pun aku tak maafkan. Kadang-kadang timbul isu, orang tanya, Ustaz, saya dah minta maaf tapi dia tidak maafkan. Macam mana tu Ustaz? Adakah besok dekat akhirat macam ni? Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kata, kalau itu soalannya, kata ulama, yang pentingnya kita dah minta maaf dan cuba mendapatkan kemaafan, dan selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kalau dia tidak maafkan, maka di situ datangnya penilaian di sisi Allah. Maka sebenarnya tuan-tuan, dia katakan kemaafan dari Allah lebih besar daripada pemaafan manusia. Macam kes kita kata, macam Allah, kes bunuh, kita bunuh orang, sabit kesalahan, tapi kita bertaubat dah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Bagaimana besok dekat akhirat? Adakah kita kata kita masih lagi diazab dengan sebab tidak mendapatkan kemaafan daripada orang yang dibunuh? Maka di situ perbahasan di sisi ulama nama Allah Subhanahu wa taala, jika seorang itu dah bertaubat
makanya tuan-tuan mati Allah, taubat Allah ataupun kita kata pengampunan Allah lebih besar daripada pengampunan manusia. Lebih besar daripada pengampunan manusia. Sering kita dengarlah ayat-ayat ni tu, kita dah minta orang dah datang minta maaf, dah sebut minta maaf, tuan-tuan mati Allah minta maaf. Habislah seperti mana yang saya sebutkan tadi tuan-tuan mati Allah, bukan mudah untuk nak memaafkan orang, kata. Tapi jika dapat memaafkan orang lain, maka itulah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sering memaafkan orang lain. Dalam kehidupan, hadis yang pertama ni jelas menceritakan tentang kehidupan kita bertaamul. Kita dalam bertaamul, dalam bersosial ini kita ada jual beli, terus masuk semua dalam sosial. Kita ada tuan-tuan mati Allah rakan kongsi, jiran dikatakan. Dalam sosial juga ada kita kata penghakiman dan sebagainya. Itu dalam masyarakat kita semuanya ada. Maka sebab itu bila adanya sifat memaafkan itu, kata Nabi SAW, doa daripada Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang memaafkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang sering memaafkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis yang kedua itu, Nabi SAW telah datang kepadanya seorang Badawi. Arab Badawi ini, apa dia Arab Badawi ini? Arab Badawi ini tuan-tuan, Arab yang hidup berpindah ganda. Masih ada lagi ke sekarang ni? Ada kan? Dekat negara-negara Arab, bahkan dekat setengah-setengah negara, masih lagi kehidupan yang hidup berpindah ganda. Kalau macam kita kat Malaysia ni, orang asli lah yang hidup berpindah ganda. Dia tak duduk setempat. Dia pindah hari ni kat sini, hari ni besok, ataupun seminggu kat sini, seminggu lagi tempat lain. Itu dia panggil Badawi lah. Kita panggil orang asli. Kalau Arab dipanggil Badawi. Ada juga satu lagi gelaran semata-mata, macam Tuan Abdullah Badawi katakan. Adalah gelaran tu kata. Tapi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil Badawi dalam bahasa Arab ialah orang yang hidup berpindah ganda di padang pasir. Kehidupan mereka di padang pasir. Dia kehidupan di padang pasir yang hidup pindah ganda. Dan orang Badawi ni hati dia keras. Dia keras. Kasar. Cara cakapnya ke macam Allah, dia kasar katakan. Dan bahasa Badawi sekarang ni yang ada, kalau negara Arab dekat Saudi ke dekat mana-mana negara Arab yang duduk kat Badawi ni, langsung susah dipahami dah. Sebab tak tahu kenapa dia orang dah bercampur dengan kataan-kataan lain berbanding dengan dulu. Dulu kalau Badawi ni masih lagi menjaga bahasa Arab yang asli katakan, berbanding dengan sekarang. Mungkin masih lagi ada yang menjaga, ada perkataan-perkataan yang kita kata bahasa Arab yang masih lagi boleh dipahami, tapi kebanyakannya susah untuk dipahami. Di masyarakat bandar katakan, orang Arab yang duduk dekat Madinah pun ataupun duduk dekat Mekah sendiri pun, bila bertemu dengan orang Arab Badawi pun memang susah nak faham. Susah nak faham dia punya bahasa. Macam kita lah, kita nak jumpa orang asli, orang asli dia ada bahasa dia dah, mengatakan susah nak faham. Apapun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menceritakan dalam hadis ini, dia sebut kata, datang seorang Arab Badawi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal akhadhatka ummu mildam? Qala wa ma ummu mildam? Qala harrun bainal jildi wal lahm. Qala la. Qala hal faqala hal fahal sudi'ta? Qala wa ma as-suda'? Qala rihun ta'taridu fi ar-ra'si tadribu al-'uruq. Qala la. Qala falamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar ay falyanzurhu. Hadis ni katakan. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala
Kalau kita lihat dalam hadis yang kedua ni, Rasulullah SAW menceritakan, kalau nak tengok ahli neraka, pergilah tengok orang ni. Nabi tak ada masalah untuk dia menentukan siapa ahli neraka, siapa ahli syurga, kerana apa yang Nabi sebut adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu, tetapi apa yang Nabi sebut adalah berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi sebut banyak dalam hadis, antaranya dalam hadis yang saya ingat yang lain ialah dalam satu peperangan, seorang lelaki ini berjihad, bersungguh-sungguh dia berjihad pada jalan Allah, berperang. Dan sahabat dalam membayangkan orang ini kalau mati syahid memang selayaknya masuk syurga. Maka bila bertanyakan kepada Nabi SAW, Nabi jawab, huwa finnar, dia dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat menjejaki seorang itu, kenapa dia Nabi sebut dia itu ahli neraka. Rupanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia cedera parah, dia telah membunuh dirinya sendiri. Ada. Makanya tuan-tuan mati Allah, kita kata di sini hadis ini, kalau kita lihat orang Badawi ini dikatakan rasa panas, dikata Ummu Mildam. Nabi kata, apakah engkau pernah ditimpa Ummu Mildam? Ummu Mildam ni apa? Dia jenis rasa panas di antara kulit dengan daging. Saya tak pasti dia jenis apa, jenis penyakit barangkali. Dan dia menjawab dia tak pernah rasa. Baginda bertanya pula, apakah engkau pernah merasa pening? Orang Arab Badawi bertanya semula, apa itu pening? Baginda menjawab, angin yang saling berlawanan dalam kepala lantas menimpa urat. Dia menjawab tak pernah. Apabila orang Arab Badawi itu berlalu, Nabi bersabda, siapa yang ingin melihat lelaki dari ahli neraka, maka lihatlah kepada lelaki tersebut. Nabi SAW seterusnya kita kata, hadis yang ketiga pula, nanti saya kupasan hadis yang kedua, saya kena cek sekejap dekat dalam waktu azan, nanti saya cek dia punya syarahan dia. Sebab ada benda yang saya confuse kat situ, nak kena cek sekejap. Hadis yang ketiga, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam rumahku, ya Allah, sesiapa yang memegang sebarang urusan umatku dan menyulitkan mereka, maka sulitkanlah ia. Sesiapa yang memegang sebarang urusan umatku dengan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia. Ini satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semua, rahmati Allah, untuk kita baca. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ini doa yang harus kita baca. Kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin supaya mereka tadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengurus negara tadi dengan baik. Dalam doa yang Nabi sebut kat sini, ya Allah, sesiapa yang memegang sebarang urusan umatku dan menyulitkan mereka, maka sulitkanlah ia. Wa man waliya min amri ummati, sesiapa yang memegang sebarang urusan umatku yang memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia.
Cumanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak baca doa ni kena ubah sikitlah hakku Arab tu. Tak bolehlah kata Allahumma man waliya min amri ummati. Kita jangan silap bacalah. Kalau kita nak baca doa ni, kita akan baca Allahumma man waliya min amrina ataupun min amri, tak payah ummati. Ataupun kita boleh letak situ Allahumma man waliya min amri ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh gabungkan kat situ. Nak baca doa tu kena sebut sama ada Allahumma man waliya min amri, ya Allah, siapa yang yang menguruskan urusanku, Allahumma man waliya min umurin nas, ataupun kita boleh baca Allahumma man waliya min amri ummati Muhammad atau ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Maknanya kat situ kita ubah ummati tu kepada ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati nabiyina atau nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa yang menguruskan urusan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mempersusahkan mereka, maka susahkanlah mereka, sulitkanlah mereka. Kemudian kita kena ubah sikit waman asruhnya waman waliya min amri ummati nabiyina Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Jadi kena ubah kat situ. Dia tak boleh baca lafaz yang ada tu, kena ubah sedikit macam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang saya sebutkan tadi, seharusnya kita ni sebagai rakyat, maka mendoakan pemimpin-pemimpin itu adalah satu perkara yang dituntut, agar mereka tadi sentiasa berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang nak baca doa yang lain pun boleh, tak ada masalah. Macam hari Jumaat kan, kita imam kita akan bacakan doa untuk pemimpin, doa untuk sultan, untuk pemimpin-pemimpin. Boleh juga nak baca doa-doa yang lain, tapi cuma doa ini telah sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seeloknya kita amalkan doa ini untuk kita bacakan dalam doa harian kita. Moga-moga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin tadi sentiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun hari ini misal kata kita dalam konteks Malaysia, pemimpin yang kita nak tak jadi, orang yang kita tak nak menjadi pemimpin, tidaklah bermakna tuan-tuan macam Allah kita mendoakan kecelakaan atau sebagainya. Maka doakanlah kebaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala mereka tadi dapat memimpin Malaysia dengan baik, kata Nabi sallallahu alaihi Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia kata kalau aku tahu aku ada doa yang mustajab, maka aku akan doakan pemimpin itu diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad pernah dipenjara oleh khalifah ketika itu, dengan dipenjara tuan-tuan macam Allah ada. Tapi dia masih lagi, bila masa dia keluar, orang duk beritahu kat dia, wahai imam, kamu dianiayai, doakanlah kehancuran kepada khalifah. Kata imam, kalau aku tahu aku ada doa yang mustajab, maka aku akan doakan supaya Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin ataupun khalifah ketika itu. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kitalah doakanlah, kita katakan moga-moga tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala Malaysia, khususnya negara kita di bawah pemerintah ataupun di bawah
pimpinan Perdana Menteri yang baru ni sentiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan jika ianya adalah benda yang baik untuk diri kita. Tapi kalau benda buruk, maka doakan. Dalam hadis tadi jelas doanya agar dipersulitkan mereka jika dia menyulitkan kita dengan mati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ini beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, mati Allah, terdapat 3 keadaan berdirinya seorang. Pertama, apabila seorang itu berdiri daripada duduknya dan memberikan pentakziman kepada pertama, kita sentiasa mendapatkan Pertama, kita sentiasa mendapatkan doa daripada kedua ibu bapa dan orang-orang yang saleh. Namun jarang sekali kita berusaha untuk mendapatkan apa yang didoakan oleh Nabi SAW, malaikat ataupun Allah. Hadis pertama dan ketiga dalam bab ini merupakan contoh yang baik tentang mereka yang didoakan Nabi SAW dengan doa kekal sehingga di hari kiamat. Mereka yang didoakan ini adalah mereka yang memaafkan orang lain dalam urusannya dengan mereka, dan mereka yang memudahkan urusan manusia yang lain. Saya ingat hadis Nabi SAW, bila antara doa Nabi untuk orang yang melakukan sesuatu amalan ni, bila orang buat umrah, di ujung kita akan bertahlul, maka Nabi doakan untuk orang yang bercukur itu 2 kali. Nabi doakan, rahimallahu muhalliqina ru'usahum, rahimallahu muhalliqina ru'usahum. Moga-moga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya. Moga-moga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya. Ada 2 kali Nabi doakan. Tapi ada juga orang yang masih lagi memilih untuk menggunting saja. Ada gunting. Jadi kita kata rugilah. Saya kata rugi. Ruginya mana? Ruginya doa Nabi. Ni doa Nabi. Nabi doakan 2 kali. Tapi kita masih lagi memilih doa yang sekali saja. Nabi kalau bercukur, kita dapat 2 kali doa daripada Nabi SAW berbanding dengan gunting. Saya ada seorang jemaah dulu, ingat lagi dalam jemaah, bila dia datang dengan rambut panjang, pergi buat umrah rambut panjang. Awal-awal dia kata, Ustaz, saya tak nak botak kepala. Habis nak gunting je. Gunting je, Ustaz, sayang Ustaz, rambut ni dah bela lama dah. Saya tak kisahlah, katakan. Tapi kalau nak bela rambut panjang, jangan sama panjang dengan orang perempuan. Maknanya lebih daripada paras paras bahu. Sebab di situ ada tersyabuh dengan kaum wanita. Maka jangan panjang sangat, ni kata, gunting. Jadi bila duk asak duk bagi tazkirah, last akhirnya nanti Allah masa nak tahlul tu kat kedai, dia tengok semua orang cukur rambut, dia pun tukar cukur rambut. Jadi ini dia kata, saya dah termakan Ustaz punya tazkirah saya katakan sebelum ni. Alhamdulillah lah, saya katakan, saya pun cakap alhamdulillah, akhirnya kita katakan dapat juga yang bercukur tu. Dan kepentingan itu namanya Allah yang kita nak di situ ialah doanya Nabi SAW. Doanya Nabi SAW beri rahmat, sama dengan hadis ini. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang memaafkan. Dan begitu juga namanya Allah orang yang memudahkan urusan orang lain. Jika dia sebagai seorang pemimpin, maka doa Nabi, tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, rahmat Allah, terselamatnya seorang muslim daripada bencana dan musibah di dunia ini
boleh jadi petanda yang buruk baginya. Ini kerana Allah mencipta kita di dunia ini dengan untuk menguji kita, memberi cubaan kepada kita, dan supaya kita berusaha dan berpenat lelah sesuai dengan hakikat dunia sebagai penjara bagi orang yang beriman. Adapun bagi orang kafir, maka mereka bersenang lenang dan bergembira di dalamnya, kerana ia adalah syurga sementara bagi mereka. Dan yang ketiganya, telah diceritakan dalam hadis tentang seorang lelaki yang dimasukkan ke dalam syurga kerana dia memudahkan urusannya ketika berjual beli dengan manusia. Lelaki yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah lindungan arasy Allah kerana dia memanjangkan tempoh bayaran hutang bagi penghutang yang menghadapi kesukaran membayarnya. Lelaki yang menyampaikan hajat saudaranya, lantas Allah meneguhkan kakinya sewaktu melintas titian sirat. Dan lelaki yang menghalalkan hutang-hutang yang berhutang dengan kepadanya, lantas Allah melepaskannya dari azab. Ini menunjukkan bahawa banyak kelebihan yang diperolehi dengan sebab memudahkan urusan sesama manusia. Kita dengarkan azan dan kita sambung sekali lagi.
Tentang macam Allah Subhanahu wa taala, saya sempat tengok syarah hadis berkaitan dengan hadis Abu Hurairah tadi, hadis yang kedua. Ummul Mildam itu adalah demam, dia panggil demam lah, penyakit humma. Salah satu dipanggil kinayah ataupun kiasan kepada orang yang demam. Hadis ini kata ulama nama Allah Subhanahu wa taala, la tazunnu, kata syarah hadis dia kata, la tazunnu ya ayuhan nas idza ra'aitum syakhsan fa'ajabatkum sihhatahu wa jilduhu annahu mu'min. Dia kata dalam hadis, syarah hadis dia kata, wahai sekalian, wahai semua orang, dia kata la tazunnu, jangan kita menyangka apabila kita lihat seorang itu sihat tubuh badan, maknanya kaya dan sebagainya, dia adalah seorang yang mukmin. Tak semestinya, katakan. Tidak semesti. Sihat tubuh badan, tak pernah datang sakit apa semua, mati Allah, kita terus nak menyangka ni mesti dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya, katakan. Dalam hadis ni bukanlah kata syarah dia kata, wala yuridu an yukaffir anhu walladhi la yuridu Allah an yukaffir anhu fama hiya nihayatuhu yakunu inji'afihi marratan wahida al-mu'min mubtala. Kalau orang, maksud hadis ini ialah nak ceritakan kepada kita, orang yang beriman dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan begitu saja? Tidak, bahkan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang itu adalah ujian itu satu perkara yang menjadi, kita kata, kelaziman bagi seorang mukmin. Sebab itu dalam pengajaran hadis yang kedua tadi, terselamatnya seorang muslim daripada bencana dan musibah di dunia ini boleh jadi petanda buruk baginya. Muallif sebut, dia kata pengajaran yang kedua, terselamatnya seorang muslim dari bencana dan musibah di dunia ini boleh jadi petanda yang buruk baginya. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di dunia ini untuk menguji, dan memberi cubaan kepada kita, dan supaya kita berusaha dan berpenat lelah supaya dengan hakikat dunia sebagai penjara dan seterusnya ila akhirih. Nak ceritakan, jangan kata orang tu selamat daripada dugaan, cubaan dan sebagainya. Bahkan kita pula merasakan, hebat orang ni, tak demam, tak apa, sihat sepanjang kaya pula nama Allah. Terus kita menganggap dia ni adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya. Tak sebenarnya, kadang-kadang ianya berbentuk istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa di istidraj? Istidraj itu kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diberikan istidraj. Istidraj itu ialah apabila seorang itu melakukan maksiat ataupun meneruskan perbuatan kufur dia ataupun kefasikannya tentang mati Allah, dalam masa yang sama dia dapat lagi nikmat. Sebenarnya nikmat yang diperolehi tadi adalah tujuannya nak membawa dia ke lebih terus mendalam ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak tu istidraj. Wal iyaz billahi min dzalik. Tetapi kalau kita ditimpa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila ditimpa musibah, bila ditimpa apa saja bentuk musibah, tuan-tuan, makanya di situ ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kenaikan darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di sisi Allah. Makanya tuan-tuan, keistimewaan seorang itu bila ditimpa musibah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat manusia ini dia menyangkakan bahawa benda buruk bila timpakan katanya semua dia anggap buruk. Tapi sebagai orang Islam, apa pengkhabaran buruk yang menimpa dirinya tadi, di situ ada kebaikan di sebaliknya.
kebaikan-kebaikan seperti mana yang saya sebutkan tadi lah. Kalau penyakit mati Allah, musibah, di situ ada pengampunan dosa dari Allah. Sebab tu dinukilkan daripada salaf, mereka risau kalau dah lama tak datang demam, dah lama tak sakit, mati Allah, risau. Cepat mereka beristighfar, banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut kesihatannya tadi yang diberikan adalah bentuk istidraj, wal iyaz billahi min dzalik. Jadi kalau kita kata, kalau bentuk istidraj itulah risaunya, jika kita diberikan dalam bentuk istidraj, kita risau kita akan kekal masuk dalam dalam neraka, dalam kekufuran dan terus dalam melakukan kefasikan, sehingga akhirnya menyebabkan kita terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi itu dia tuan-tuan mati Allah, hadis yang kedua. Hadis yang kedua tadi mafhum. Hadis tadi, hadis yang kedua. Baik, kemudian mati Allah kita katakan, kalau kita lihat keseluruhannya lah, keseluruhannya, makanya tuan-tuan kita hendaklah bersabar. Kesimpulannya, kita bersabar atas gangguan-gangguan yang ada dalam hidup bermasyarakat ini. Pastinya ada gangguan daripada masyarakat, tetapi adalah kita kata batas-batasnya, dan adalah cara kita perlu kita nak menegur, kita boleh tegur tapi dengan cara hikmah dan dengan beri peringatan yang baik, bukan dengan cara dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras kita. Wallahu a'lam. Sebab nak menjaga keharmonian, katakan. Lebih-lebih lagi kita kata hidup, kita kata bukannya kita dengan lebih-lebih lagi kita sesama Islam. Sesama Islam, walaupun dalam keadaan kita orang Melayu ni, antara yang menjadi isu mutakhir hari ni ialah politik. Bila politik masing-masing ada pilihan masing-masing, sampai terbawa-bawa, walaupun dah selesai, dia katakan dah selesai dah pilihan raya, tapi masih lagi terbawa-bawa dengan pilihan raya tu. Masih lagi kita duk bercakaran, masih lagi duk provokasi, masih lagi ialah kita kata semua nak menyatakan hak dia tu betul, hak ni yang ni salah, hak ni betul, ni salah. Apapun macam Allah Subhanahu wa taala, kita sepatutnya yang baik itu hendaklah disokong. Stand kita sebagai rakyat, macam Allah dah settle dah semua, dah pilihan raya dah settle, katakan stand kita sebagai orang masyarakat rakyat ini ialah yang baik kita sokong, yang buruk kita jangan. Sebab itu as-sam wa ta'ah fi ghairi ma'siyatillah. Sebagai rakyat itu ketaatan, dengar, patuh tu pada perkara yang mentaati perintah Allah sahaja. Adapun yang tidak, kalau ianya membawa kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang merosakkan agama dan sebagainya, maka tidak perlu ada ketaatan di situ. Dan seterusnya ialah kita doakanlah, doakan yang baik-baik untuk pemimpin-pemimpin, mudah-mudahan mereka itu berada di landasan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dia menyusahkan kita, dalam hadis doa ini Nabi dah beritahu, kalau mereka tadi menyusahkan kita, ya Allah susahkanlah mereka, fashfuq alaihim. Kalau mereka tadi memudahkan kita, maka ya Allah mudahkanlah mereka. Kalau nak doakan dalam bahasa Melayu, doa ya Allah, siapa yang menguruskan urusan kami ya Allah dekat dunia ni, kalau mereka menyusahkan kami, maka susahkanlah mereka. Tapi bila mana mereka memudahkan kami, mudahkanlah urusan mereka. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Kalau tak boleh sebut dalam bahasa Arab, kita sebut doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ada. Tapi kita kata bukanlah sebaliknya, katakan. Bukanlah sebaliknya. Jadi kita kata kita tunggulah. Kalau dalam bermasyarakat tadi, kita hiduplah kita dalam keadaan bersabar, dan sering kita kata sekadar mengingati antara satu sama lain, dan sesekali jangan timbulkan fitnah, katakan. Itu penting dalam hati Allah. Dalam masyarakat jangan timbulkan fitnah, jangan mengadu domba, katakan.
Dua-dua ni tuan-tuan macam Allah, hadis-hadis Nabi SAW, finnar, orang itu masuk neraka. Buat fitnah, masuk neraka. Berdusta, masuk neraka. Dipanggil, kita kata orang yang mengadu domba, al-mannan, orang yang mengadu domba nama Allah juga dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi tukang fitnah, berdusta ataupun tukang mengadu domba. Wal izbillahi min dzalik. Maka itulah puncanya kenapa masyarakat tidak boleh hidup dengan harmoni. Sebab tu Nabi kata dalam hadis banyak, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tabi'u ba'dukum bai'u ba'd. Maknanya Nabi kata jangan berhasad dengki, jangan jangan bermusuh-musuhan, antara benci antara satu sama lain. Ada kunu ibadallah, katakan jadilah hamba Allah, yang mana kita ni orang Islam khususnya ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, katakan. Ingatlah kita sama-samalah kita ingat tentang macam Allah, bahawa setiap ucapan kita, perkataan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedar, maka sebab itu Nabi SAW banyak peringatkan kita, kata in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ada Nabi bila sebut dalam masalah jiran, masalah masyarakat itu dalam hati Allah, Nabi sebut in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nabi kaitkan dua benda, beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat. Kenapa? Katakan, kenapa tidak beriman dengan Nabi ke? Kenapa gandingannya beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat? Dua tu digandingkan. Para ulama menyatakan bahawa supaya untuk orang yang untuk kita sentiasa ingat bahawa apa yang kita buat hari ini dekat dunia ni, tuan-tuan mati Allah, semuanya kita akan dapat dia punya kesannya besok dekat akhirat. Dekat akhirat. Ialah kita kata, kita hari ni seronok je tulis WhatsApp, kita mengadu domba, keluar fitnah, sebarkan fitnah, seronok. Ada. Kita jadi orang yang pertama untuk sebarkan pula. Seronok tuan-tuan. Orang lain tak sebarkan, kita orang pertama sebarkan, kata. Kita jadi champion dalam grup sebab orang yang pertama yang menyebarkan, katakan. Tapi tuan-tuan, kalau kita tahu bahawa kita sedar bahawa apa yang kita sebarkan tadi, apa yang kita buat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di akhirat kelak, makanya kita tak akan buat. Tapi risau di sana ramai orang Islam, dia beriman kepada Allah tapi dia lupa beriman kepada hari akhirat juga termasuk dalam rukun iman. Beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Ada banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, khususnya berkaitan dengan muamalah, katakan macam lidah. Ada ramainya orang masuk dalam neraka Allah dengan sebab lidah. Hari ini bukan dengan sebab lidah dah. Hari ini dengan sebab jari, jemari. Orang menulis WhatsApp, orang tulis, orang type. Hak mulut tu pun masih ada lagi, lisan masih ada, tapi tangan pun keyboard warrior tu masih banyak lagi tu. Jadi mudah-mudahan Allah lindungilah kita. Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang fahsyak tadi dan munkar. Dan antara caranya ialah datanglah ada salat. Jagalah salat. Jagalah salat. Mari datang, tekan ke surau, mari datang ke masjid, mana-mana masjid nama Allah untuk kita salat berjamaah, dan jangan tinggalkan salat. Kenapa Ustaz? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tadi dapat mencegah diri kita daripada perkara fahsyak dan munkar. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, dia ni tengok semayang wayang salat, kadang jadi imam apa semua, salat ni masya-Allah, katakan. Tapi mulut macam apa katakan? Macam longkang je. Mulut macam longkang. Tuan-tuan mati Allah, kita jangan duk kata gitu. Ada. Kerana Nabi SAW banyak
nukilan-nukilan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bila dipersoalkan seorang ini salatnya tapi masih lagi buat maksiat dan sebagainya, Nabi kata teruskan salat, jaga salat, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, jaga salat 5 waktu. Kerana janji Allah tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhirnya dengan salat itu mudah-mudahan dia dapat mencegah diri orang yang salat itu daripada melakukan perkara fahsya dan munkar. Bukanlah kita kata kita nak apa yang dibuat itu halal ke tidak. Yang maksiat tetap maksiat, ya kan. Tapi untuk kita katakan orang tu tak guna kau salat, tapi mulut macam longkang ke, katakan tak guna kau salat tapi melakukan maksiat banyak, tak guna kau salat tapi tak tutup aurat, maka itu ucapan-ucapan itu kita jangan ulang, jangan sebut dah, katakan. Kita bersyukur pada orang itu, walaupun tudung dia tak tutup aurat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita menegur dia supaya pakai tudung, tapi jangan kita ungkapkan tak guna engkau salat tapi engkau tak tutup aurat. Jangan gunakan ayat itu. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seorang itu daripada melakukan perkara fahsya dan munkar. Jadi tuan-tuan yang minta Allah, minta maaf, katakan sikit, katakan curitan itu, katakan kupasan berkaitan dengan adab berurusan dengan orang awam dan bersabar dengan menghadapi gangguan gangguan mereka. Mudah-mudahan dapatlah kita ambil iktibar dan kita dapatlah lakukan yang terbaik untuk diri kita dan masyarakat sekalian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan nak tanya? Kalau ada? Tak ada. Kalau tak ada, tuan-tuan mati Allah, setakat itu saja yang sempat saya kongsikan. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.